Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai peraturan umum silat seni kejohanan silat sekolah-sekolah Malaysia. Okey, di mana anda semua tahu peraturan silat seni bagi sekolah-sekolah di Malaysia berbeza sedikit daripada persekutuan silat antara bangsa. Justru mari kita lihat apakah peraturan yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang pertama dari segi kelengkapan pertandingan. Ada tiga, iaitu kelengkapan pertandingan, gelanggang pertandingan, yang kedua kelengkapan gelanggang, yang ketiga kelengkapan bagi pesilat, yang kedua yang seterusnya penyertaan dan corak pertandingan. Okey, mari kita lihat bagi kelengkapan pertandingan untuk gelanggang pertandingan pertandingan sekolah-sekolah di Malaysia. Okey, pertandingan antarabangsa biasanya melibatkan 10 kali 10 meter. Manakala untuk pertandingan peringkat di Malaysia, sekolah-sekolah Malaysia, kita menggunakan matras 9 kali 9 meter sahaja. Seterusnya mari kita lihat bagi kelengkapan gelanggang yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang pertama iaitu perlu ada jam pertandingan ataupun jam randik. Biasanya kita gunakan stopwatch. Okey, yang kedua kita gunakan gong ataupun alat yang berfungsi sama. Okey, ataupun kita guna, biasa sekolah-sekolah kita guna whistle. Dan seterusnya alat permainan muzik atau alat-alat muzik silat yang lainnya. Okey, kita boleh gunakan muzik tradisional ataupun kita gunakan muzik MP3. Kalau dulu kita guna radio lah, tape. Okey, seterusnya mesti ada kerusi dan meja pegawai-pegawai teknikal pertandingan dan juri. Okey, seperti anda dapat lihat dalam gambar, dan kita telah menganjurkan pertandingan daerah di peringkat sekolah. Seterusnya ada kerusi dan meja pasukan perubatan. Sekiranya tiada pasukan perubatan, pertandingan tidak boleh dijalankan pada hari tersebut. Kalkulator bertujuan untuk mengira markah keseluruhan apabila tamat saja sesuatu pertandingan dijalankan. Dan seterusnya pen merah, hitam dan biru digunakan pakai untuk wasit juri, digunakan pakai oleh juri-juri untuk memberi pemarkahan. Okey, seiring dengan arus permodenan, biasanya dahulu kita dah photostat siap-siap borang, dan pada hari ini kita perlukan printer untuk mengeluarkan keputusan dengan lebih cepat, tidak perlu tulis seperti mana sebelum-sebelum ini. Okey, dan seterusnya kita lihat pula kepada kelengkapan yang perlu ada bagi seorang pesilat-pesilat sekolah di Malaysia. Yang pertama, seperti biasa, pakaian kepala tengkolok sahaja dibenarkan. Tidak ada serban, tidak ada yang lain-lain lah, songkok. Okay. Yang kedua, pakaian badan, baju, kain samping, bengkung, seluar dan baju layang. Warna dan potongan mestilah bersesuaian dengan kehendak pertandingan mengikut kreativiti dan tradisi Melayu yang berasaskan nilai-nilai murni. Yang ketiga, bersamping bagi pesilat puteri adalah diwajibkan, kecuali kategori jurus wajib dibolehkan membuat pilihan. Pada ketika ini jurus wajib sudah tidak ada pertandingan di peringkat sekolah seperti mana sebelum ini. Yang keempat, sebarang aksesori tambahan dibenarkan jika mengikut budi bicara juri bahawa ianya tidak berbahaya dan mengganggu persembahan pesilat. Dan yang kelima, baju layang tidak dibenarkan pakai semasa acara kategori seni tempur silat. Okey, kita lihat pula yang keenam. Pesilat tidak dibenarkan memakai aksesori seperti pin, jarum, alatan logam yang keras dan tajam yang mudah tertanggal atau terjatuh dari pakaian, yang mana boleh menyebabkan kecederaan kepada diri sendiri ataupun pesilat lain. Tapi biasanya adalah pelajar perempuan yang akan guna pin. Okey. Yang ketujuh, pakaian yang menonjolkan lambang mana-mana perguruan adalah dilarang dan tidak dibenarkan. Okey, ada lambang gayung, gayung petani, cekak, lincah tidak dibenarkan untuk sekolah-sekolah di Malaysia. Kemudian nama negeri hanya dibenarkan untuk pesilat olahraga sahaja. Tapi bila masuk peringkat kebangsaan, anda dibenarkanlah
untuk menggunakan nama-nama negeri ni. Seterusnya yang ke-8, pesilat puteri yang beragama Islam diwajibkan memakai tudung. Manakala pesilat puteri yang bukan beragama Islam adalah digalakkan untuk memakai tudung. Okey, tidak digalakkan digalakkan untuk memakai tudung bagi yang bukan beragama Islam. Okey, sebab ada yang di Sabah Sarawak mungkin berbeza dengan yang berada di Semenanjung. Baiklah, mari kita lihat dari segi tata cara pemakaian untuk kategori seni tari dan jurus silat. Okey, seni tari dan jurus silat menggunakan pakaian yang sama seperti mana dalam gambar yang tertera. Okey, di mana ada tengkolok, baju layang, samping dan bengkung. Kemudian bagi kategori tempur dan juga silat asli, anda dapat lihat pemakaiannya tidak boleh menggunakan baju layang, sama ada pesilat berkenaan pesilat perempuan ataupun lelaki. Tidak dibenarkan menggunakan baju layang bagi kategori tempur dan silat asli. Anda dapat lihat ada tengkolok, bengkung dan juga samping. Seterusnya, mari kita lihat dari segi bagaimana untuk menyertai dalam pertandingan silat di peringkat sekolah menengah dan juga sekolah rendah, sekolah-sekolah Malaysia. Peserta adalah terdiri daripada murid lelaki dan perempuan. Bagi peserta sekolah menengah terdiri daripada murid tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Bagi peserta sekolah rendah pula ialah murid tahun 4 hingga tahun 6 sahaja. Yang kedua, setiap pasukan sekolah menengah hendaklah tidak melebihi 10 peserta lelaki dan 10 peserta perempuan. Sebarang perubahan jumlah adalah mengikut ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia. Seterusnya, bagi kategori sekolah rendah hendaklah tidak melebihi 7 peserta lelaki dan 7 peserta perempuan. Sebarang perubahan juga jumlah adalah mengikut ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi pasukan muzik ringan, jumlah peserta tidak melebihi 5 orang peserta, sama ada lelaki atau perempuan sahaja atau campuran lelaki dan juga perempuan. Okey, kita pernah buat lelaki campur perempuan dan perempuan sahaja lelaki sahaja. Okey, seterusnya mari kita lihat bagaimana corak dan waktu persembahan kategori seni tari sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi kategori seni tari sekolah menengah ataupun rendah, pesertanya adalah lelaki dan perempuan. Corak persembahan dipersembahkan oleh seorang peserta. Kemudian bagi kategori seni tempur silat, pesertanya adalah lelaki dan perempuan. Dipersembahkan oleh 2 orang peserta, tidak ada campuran. Yang ketiga ialah seni jurus silat, lelaki dan perempuan. Dipersembahkan oleh 4 orang peserta, juga tidak ada campuran, lelaki kategori lelaki, perempuan kategori perempuan. Manakala kategori yang seterusnya ialah seni silat asli yang baru saja diperkenalkan sejak beberapa tahun ni, iaitu dipersembahkan oleh peserta lelaki sahaja. Kemudian hanya 2 orang peserta setiap kategori, setiap penyertaan. Kemudian kita lihat pula bagaimana waktu dan persembahan bagi seni tari silat. Kalau anda lihat keseluruhan pertandingan dalam seni silat di peringkat sekolah-sekolah Malaysia, kategorinya semua adalah 3 minit, berbeza dengan dahulu seni jurus silat selama 5 minit. Tidak ada perubahan bagi kategori yang lain kecuali perubahan masa bagi seni jurus silat. Setiap bagi tanda permulaan dan tanda akhir persembahan, whistle ataupun gong akan dibunyikan sekali sebagai tanda permulaan. Kemudian 10 saat sebelum masa persembahan berakhir, whistle atau gong dibunyikan sekali sebagai tanda peringatan. Kemudian whistle atau gong akan dibunyikan sebanyak 2 kali sebagai tanda akhir persembahan sesuatu kategori. Markah akan dipotong
mengikut kepada peraturan yang telah ditetapkan bagi setiap kategori sekiranya pesilat melewati daripada masa 3 minit ataupun kurang daripada waktu yang telah ditetapkan. Okey, bahagian terakhir iaitu muzik iringan. Okey, yang pertama seni tari silat menengah, rendah dan juga menengah, muzik wajib diiringi. Okey, wajib diiringi dengan muzik. Yang kedua, seni tempur silat. Pilihan muzik ataupun tanpa muzik. Kemudian yang ketiga, seni jurus silat wajib diiringi dengan muzik. Manakala kategori yang keempat, seni silat asli, okey, wajib diiringi dengan muzik gendang asli biasanya. Itu saja penerangan saya mengenai peraturan umum silat seni kejohanan silat sekolah-sekolah Malaysia. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Azmi. Sekian, terima kasih.